merungkai isu semasa, mengupas permasalahan politik, agama dan sosial, mengulas pencapaian dan tawaran kerajaan. Ikuti Wacana Siasat setiap Jumaat jam 9 malam bersama hos Muhammad Amir Syafiq, seolah dan serentak hanya di Facebook Badan Perhubungan PAS Kedah, Budi PAS Kedah serta radio online Hijab FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bertemu kita pada malam ini dalam slot Wacana Siasah siri yang pertama, anjuran Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah. Saya mengambil kesempatan pada malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para penonton yang menyaksikan secara langsung pada kita pada malam ini menerusi Facebook Live Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah. Sebelum kita memulakan wacana kita pada malam ini, saya ingin mengajak dan menyuruh kepada sidang penonton sekalian untuk sama-sama kita kongsikan, share, like kepada semua capaian yang kita ada, khususnya kawan-kawan kita, untuk sama-sama kita mengikuti siri wacana yang kita adakan pada malam ini. Alhamdulillah, bersama kita pada malam ini seorang tokoh anak muda yang sedang menempa nama di dalam negeri Kedah ini, untuk kita sama-sama mengikuti satu bual bicara yang bertajuk Kedah Sejahtera, apa nikmat untuk anak muda. Sebelum saya memulakan wacana kita pada malam ini, eloklah saya perkenalkan panel yang akan bersama kita pada malam ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Nurul Amin bin Hamid. Beliau merupakan pegawai tugas-tugas khas kanan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah, juga merupakan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah. Apa abang Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Sihat, no? Alhamdulillah. Orangnya tinggi lampai, ya. Senyumnya indah, walaupun kita tak nampak menerusi Facebook, tapi kita tahu Ustaz senyum tu sangat manis. Alhamdulillah, kita dapat bersama dengan Ustaz Nurul Amin pada malam ini. Jadi saya panggil Ustaz Nurul Amin lah. Boleh. Sebagai orang kata apa, gelaran yang familiar. Sahabat-sahabat orang muda di Kedah ni selalu panggil Ustaz Nurul Amin. Alhamdulillah, insya-Allah bersama kita pada malam ni Ustaz Nurul Amin, seorang tokoh anak muda yang akan mengupas berkenaan dengan tajuk yang telah dibawakan dalam siri yang pertama pada malam ini, iaitu Kedah Sejahtera, apa nikmat untuk anak muda. Sebelum saya bertanyakan ataupun sebelum Ustaz kita meneruskanlah wacana kita pada malam ini, eloklah Ustaz perkenalkan diri dulu untuk sama-sama rakan-rakan penonton kita untuk mengenali Ustaz dengan lebih dekat. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat saya, moderator Saudara Amir Syafiq. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Selalunya kenalkan diri ni moderator tapi nak kenalkan diri sendiri ni kepada khalayak, cukuplah saya yang diberi nama Nurul Amin bin Hamid, sekarang sudah berkahwin, isteri seorang, anak 4 orang, dan sekarang ni menetap di Taman Dahlia Naka, isteri rumah, di samping berniaga kecil-kecilan, dan anak semuanya masih bersekolah. Dalam kerjaya ni, saya memulakan kerjaya sebagai guru, guru di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah selama lebih dah 10 tahun lah. Dan selepas daripada itu berkhidmat sebagai pegawai khas kepada MB lah, diminta untuk berkhidmat sebagai pegawai khas kepada MB. Sebelum itu banyak kecimpung dalam dunia pendidikan lah, dan akhir sebagai guru besar di Seriti Nurul Hidayah Naka. Dan dalam politik bermula tahun 2009, ketika itu sebagai Setiausaha Pemuda Kawasan. Kemudian beberapa langkah selepas itu sebagai Timbalan Ketua Pemuda Peringkat Kawasan.
Setiausaha Pemuda Negeri, Timbalan Pemuda Negeri dan akhirnya sekarang sebagai KP. Begitu juga di peringkat pusat lah sebagai pengerusi Lajnah Tanah Dewan Pemuda PAS Malaysia. Sekadar itulah, kalau ada benda-benda nak tanya boleh. Baik. Alhamdulillah, kalau kita lihat apa yang telah dikongsikan oleh Fadil Ustaz Amin kepada kita tadi, alhamdulillah beliau ternyata walaupun usia masih muda tapi pengalaman tu banyak, dan juga pengalaman bukan hanya sekadar dalam kerjaya tapi juga pengalaman dalam politik itu sangat banyak, dan itulah memberikan suatu inspirasi sebenarnya kepada anak-anak muda khususnya di Kedah ni, untuk sama-sama kita menyokong dan mendukung perjuangan Islam melalui wadah politik, khususnya melalui jemaah PAS ini. Baik, para penonton yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada malam ini iaitu Kedah Sejahtera, apa nikmat untuk anak muda. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih terperinci, boleh tak kalau saya nak minta lah Fadil Ustaz Amin untuk memberikan sedikit kupasan kepada kita berkenaan dengan perbezaan politik Islam dan juga sekular. Kenapa saya minta Fadil Ustaz Amin untuk berikan sedikit kupasan berkenaan dengan politik Islam dan sekular ni? Kerana kalau kita lihat kata-kata anak-anak muda pada hari ini, apabila menyebut perkataan politik ni seolah-olah macam ada sedikit alergik kepada mereka. Kadang-kadang mereka rasa macam politik ni sangat jauh daripada anak muda. Dan yang paling membimbangkan kita pada hari ini ialah ada sebahagian daripada anak-anak muda kita yang menolak politik itu. Kerana Allahu'alam, saya tak pasti apa sebab mereka agak alergik dengan perkataan politik itu. Jadi untuk itu saya ingin mohon Ustaz Amin untuk terangkan kepada kita berkenaan dengan perbezaan lah politik Islam dan juga sekular itu. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Amin Syafiq. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya mulakan bicara kita pada malam ini dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Shadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini dengan keseluruhannya. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, malam ini tajuk ni sebenarnya untuk kita persembahkan kepada anak muda ni sangat berat. Kerana seperti mana yang kita tahulah, sejak kebelakangan ni, terutamanya selepas pilihan raya umum yang ke-14, berlaku beberapa kali pertukaran kerajaan. Dan tingkah laku ahli politik semasa lah yang menerajui baik parti kerajaan ataupun parti bangkang, ada banyak tingkah laku yang membuatkan anak muda ni dia rasa alergik macam moderator sebut tadi. Jadi tajuk ni saya kira nak cakap soal politik, soal pentadbiran negara. Ini satu tajuk yang sukar untuk kita tarik minat anak muda, tapi saya cubalah untuk kita berbicara tentang tajuk yang sangat penting sebenarnya. Bila kita bercakap soal politik Islam dan politik sekular, dia ada banyak perbezaan, terlalu banyak perbezaan yang perlu difahami khususnya anak-anak muda. Kita kena tengok kepada Islam itu sendiri. Kalau kita buat survey ataupun mungkin kita boleh tanya secara rambang anak-anak muda yang umur belasan tahun, yang berumur 18 sampai 25. Bila kita tanya tentang Islam khususnya, apa yang terbayang dalam fikiran anak muda? Bila sebut Islam, adakah Islam ni dalam fikiran mereka terbayang tentang masjid, surau, azan, nasyid, zikir, doa dan sebagainya dalam bentuk spiritual, baca Yasin, tahlil, orang yang berserban, berjubah. Adakah setakat itu gambaran ataupun tasawur yang ada dalam fikiran mereka? Kalau dapatan daripada jawapan kita survey itu, kita mendapati dan pengalaman kita sendiri, kebanyakan anak muda melihat Islam sebegitu. Bukannya kebanyakanlah, kefahaman bila sebut tentang Islam mereka nampak macam tu. Sedangkan Islam itu seperti mana yang saya sebut dalam surah Al-Baqarah tadi, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengambil Islam ini keseluruhannya, kesemuanya.
baik daripada aspek ibadah tu sudah tentulah kan, bila sebut Islam memang sangat sinonim dengan ibadah, baik dari sudut ekonomi, baik dari sudut jenayah, baik dari sudut urusan rumah tangga. Begitu juga dengan politik. Islam ini datang dalam keadaan yang lengkap, yang syumul, yang merangkumi semua aspek-aspek kehidupan, bermula daripada kita bangun tidur, kita masuk bilik air, kita solat, kita sarapan dan kita pergi bekerja sampailah kita tidur balik. Islam sudah siap menyediakan semua sistem kehidupan untuk kita guna. Itulah Islam. Inilah kefahaman, asas kefahaman yang kita nak bagi kepada anak-anak muda di luar sana, bahawa Islam memberikan semua sistem kehidupan, termasuklah politik. Tapi yang berlaku seperti mana yang moderator sebut tadi lah, politik ini dicemari dengan tingkah laku yang tak sepatutnya. Okey, bila sebut tentang politik Islam ini, kalau dalam Islam istilahnya dipanggil siasah. Siasah ataupun siasah syar'iyah. Ada banyak lagi lah istilah-istilah yang lain, siasah, qiyadah, imamah dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, kanas banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Sesungguhnya Bani Israel ini, mereka ini diurus takbir, diuruskan tasusuhumul anbiya, diuruskan oleh para nabi. Cerita maksudnya di sini ialah dalam hadis ini, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini menunjukkan cerita politik, cerita siasah ni bukan cerita baru. Cerita yang sudah lama, yang sudah ada semenjak zaman nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Kerana Nabi sebut Bani Israel ini dipimpin, diurus takbir. Politik itu ialah urus takbir, menguruskan manusia. Sejak zaman dulu, tasusuhumul anbiya. Jadi perkataan tasusuhum itu perkataan siasah, sasa yasusu siasatan, perkataan siasah. Jadi politik ini benda yang sudah lama disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok apakah ciri-ciri politik Islam yang hendak kita bawa dan apa yang Dewan Pemuda ketengahkan kepada masyarakat, khususnya kepada anak muda. Membezakan politik Islam, politik sekular ini ialah politik yang memisahkan agama dengan masyarakat, dengan kehidupan. Seperti mana yang kita maklum bahawa politik sekular ini yang datang daripada baratlah. Sejarah politik sekular ini adalah apabila di zaman kegelapan barat dulu, mereka ingin memisahkan politik daripada gereja. Gereja kerana orang pentadbiran ni, orang gereja ni yang banyak mencampur adukkan urusan gereja dengan urusan pentadbiran. Jadi di situlah bermulanya politik sekular yang akhirnya merebak kepada umat Islam dan akhirnya menyebabkan satu kefahaman bahawa politik lain, urusan kehidupan itu lain. Di sinilah perbezaan yang pertama. Jadi apakah itu politik? Politik ialah tadbiru umurun nas ammah, mengurus urusan hidup manusia secara keseluruhan. Fi jalbil masalih, untuk menarik segala kebaikan, dan fi daf'il mafsid, dan menolak segala keburukan. Fi syu'unil hayah, dalam sistem kehidupan manusia. Jadi politik Islam ni ciri yang pertama yang anak muda kena tahu ialah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeza dengan politik-politik yang lain, tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi politik Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah politik yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dalam politik Islam, pertimbangan yang besar yang dibuat ialah antara maslahat dan mudarat. Setiap langkah-langkah tindakan ataupun strategi yang dibuat mestilah mengambil kira, mestilah membuat pertimbangan di antara yang baik dan yang buruk. Apa kesannya kepada masyarakat, apa kesannya kepada individu, apa kesannya kepada negara. Dan yang ketiga, matlamat politik Islam ialah meletakkan bukan sahaja kehidupan manusia di dunia, tetapi nak bawa manusia ni selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita mengharapkan supaya anak muda ini memahami bahawa kepentingan politik Islam ini adalah untuk menyelamatkan manusia daripada segala kemusnahan, kehancuran daripada tangan-tangan manusia ni, bukan setakat di dunia tetapi bahkan sampai di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi itulah sikit sekadar tentang politik Islam dan politik sekular. Baik, alhamdulillah.
menjawab kepada kita suatu gambaran perbezaan antara politik Islam dan juga politik sekular, yang mana politik Islam ni dia merangkumi keseluruhan segenap kehidupan. Ialah kalau kita lihat, kita sebagai orang beriman mengaku bahawa agama kita ni, agama Islam kita ni adalah agama yang syumul, yang melengkapi keseluruhan. Tetapi malangnya di sana terdapat sebahagian daripada kalangan masyarakat dan kalangan orang yang mentafsirkan bahawa politik ini dia bukan sebahagian daripada kehidupan kita. Inilah yang telah ditanam oleh pihak barat kepada kita untuk memisahkan antara politik Islam dan juga politik sekular itu, maka menyebabkan sebahagian daripada kalangan khususnya anak-anak muda begitu allergic apabila menyebut perkataan politik itu sendiri. Dan ditambah pula dengan mutaakhir ataupun kebelakangan ini, perkara ataupun kalau kita lihat di sudut soal pentadbiran negara kita, sudah orang kata apa, dibebani dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan anak-anak muda melihat bahawa tingkah laku para ahli-ahli politik ini sangat menjengkelkan mereka, dan itulah yang menyebabkan mereka lari daripada untuk melihat politik ini suatu bentuk ataupun satu wadah yang penting kepada kehidupan mereka itu sendiri. Maka kalaulah kita biarkan perkara ini berlaku, para penonton sekalian, maka kita akan merencatkan pembangunan kemanusiaan ataupun tamadun sebuah negara itu apabila anak-anak mudanya itu dipisahkan antara politik dan juga kenegaraan itu sendiri. Para penonton yang dikasihi sekalian, kalaulah kita lihat zaman kegemilangan Islam pada masa dahulu, sehinggakan Islam berjaya untuk menguasai 2/3 dunia. Ini merupakan sejarah kegemilangan kepada tamadun Islam yang telah dimulakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kalau kita melihat 2-3 hari yang lalu, dan sekarang ni pun kita sedang meraihkan sambutan Maulidur Rasul ataupun bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pastilah apabila kita mengatakan bahawa kita mencintai dan kita sangat menyanjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Allah merakamkan kepada kita dalam firman-Nya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidak aku utuskan Muhammad itu melainkan sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Maka kalau kita lihat, Rasulullah ini boleh dijadikan sebagai idola kepada kita semua. Dan bagaimanakah idola yang disebutkan ini diterjemahkan melalui konsep politik? Maka untuk itu saya nak menarik perhatian Ustaz Nur Amin untuk kongsikan kepada kita berdasarkan pandangan Ustaz lah, bagaimana cara Rasulullah SAW mempraktikkan politik Islam dalam baginda membina tamadun daripada zaman kejahilan ataupun zaman kegelapan kepada Islam itu boleh menguasai 2/3 dunia. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Aminul Syafiq. Bila kita bercakap soal politik Islam ni, ada satu perkara lagi yang perlu kita titik beratkan, iaitu soal akhlak. Ya. Lah ni anak muda ni, kebanyakan mereka ni sangat mudah untuk menggunakan media sosial. Anak muda di luar sana boleh dikatakan semua ada handset di tangan. Ya. Dan mereka sangat mudah untuk menilai akhlak seseorang pemimpin. Apatah lagi kalau pemimpin itu bercakap di Dewan Rakyat ke Dewan Undangan Negeri ke. Kita pernah tengok ada di kalangan pemimpin-pemimpin ni yang mencarut di dalam dewan. Ada di kalangan pemimpin-pemimpin ni yang tak ada isi perbahasan yang dibuat, tetapi hanya berperanan untuk mengacau ahli-ahli yang berhormat yang lain. Dan sehingga menyebabkan akhlak yang dipamerkan oleh sebahagian wakil-wakil rakyat ni memberikan satu persepsi yang negatif bahawa politik ni adalah politik yang menjengkelkan, yang hanyir, yang busuk, yang anak muda tak suka. Ya. Bagi tengok handset, buka, tengok akhlak-akhlak pemimpin macam ni, menjauhkan lagi mereka daripada politik. Tetapi berbeza dengan politik Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa matlamat Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini untuk menguruskan manusia. Saya tertarik untuk menarik satu cebisan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
soal politik ni. Bila kita sebut politik ni, dia sangat sinonim dengan kuasa lah. Kuasa untuk kita pegang orang, kuasa untuk kita mentadbir, untuk kita menguruskan manusia. Dalam petikan sirah Nabi Muhammad SAW, apabila salah seorang pemimpin Quraisy, kafir Quraisy pada ketika itu, yang sudah berputus asa untuk menahan kerja-kerja dakwah Nabi Muhammad SAW, dan walaupun pelbagai usaha yang telah dibuat, tetapi akhirnya mereka menemui kegagalan untuk menghentikan kerja dakwah Nabi. Dengan apa cara sekalipun, mereka berikhtiar macam mana untuk menghentikan Nabi, sehingga datangnya satu idea daripada pemimpin besar Quraisy, iaitu Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah membuat satu tawaran kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu tawaran pangkat kedudukan. Mereka pemimpin-pemimpin Quraisy sanggup bagi segala harta kekayaan yang ada kepada Nabi kalau itu yang Nabi cari, dan menawarkan pangkat kepada Nabi untuk menjadikan Nabi ni raja, orang yang berkuasa. Kalau kita sekarang ni Perdana Menteri ataupun Sultan lah, boleh untuk angkat Nabi kepada tahap sehingga tahap itu. Dan ada lagi lah ditawarkan dengan wanita dan doktor-doktor untuk berubat dan sebagainya lah. Semua benda yang menarik ni ditawarkan kepada Nabi. Kalau kita sekarang ni kita ditawarkan, kita bermatlamatkan untuk mendapatkan jawatan, untuk kita buat dasar Islam, ataupun untuk kita nanti aku dah ada kuasa, aku akan buat yang Islam nak. Tetapi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ditawarkan dengan harta, pangkat dan wanita ni, Nabi terus menolaknya, sehingga Nabi membacakan surah Al-Fussilat ayat 1 hingga 5. Dan akhirnya Utbah bin Rabi'ah ni pulang macam tu dalam keadaan yang terkejut dan kagum kepada prinsip yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada sini bahawa politik yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, yang ingin ditunjukkan matlamat politik, kenapa nak ada kuasa, kenapa nak ada kuasa tu ialah keikhlasan dan kejujuran, bukannya kerana keduniaan. Inilah dia punya kekuatan Nabi Muhammad SAW, keikhlasan untuk menegakkan syariat Allah, untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam memastikan matlamat politik Islam ni ialah redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ditawarkan dengan pelbagai tawaran yang sangat menarik. Yang kedua, politik yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini berjaya membawa tamadun manusia, berjaya membawa manusia ni kepada satu kegemilangan yang telah pun dicatat oleh sejarah. Bagaimana Islam dapat menguasai 2/3 dunia di zaman Khulafaur Rashidin. Bermula zaman Nabi Muhammad SAW memerintah negara Madinah selama 10 tahun. Kemudian disambung oleh Khulafaur Rashidin seramai 4 orang selama 40 tahun. Selepas itu disambung oleh kerajaan Daulah Umayyah, Abbasiyah, kemudian diakhiri dengan Osmaniyah. Sepanjang tempoh pentadbiran Islam ini kita melihat sistem yang telah diasaskan oleh Nabi ini berjaya membawa Islam menguasai 1/3 dunia. Jadi apakah rahsia? Apakah benda-benda yang kita lihat keistimewaan politik yang dibawa oleh Nabi? Nabi berpolitik lah tu. Bila sebut negara Madinah, Nabi menjadi ketua negara, Nabi mentadbir manusia, mentadbir kota Madinah. Itu adalah politik. Politik ni ialah tadbir umur nas ammah, mengurus tadbir urusan manusia secara keseluruhan. Jadi saya melihat ada 4 langkah politik yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW untuk dalam era-era awal tunas-tunas sistem politik Islam ni diasaskan oleh Nabi di kota Madinah. 4 perkara. Yang pertama ialah Nabi membina masjid. Masjid menjadi pusat umum kepada aktiviti masyarakat. Semua masyarakat tanpa mengira pangkat, tanpa mengira kedudukan, warna kulit dan sebagainya, semua beraktiviti di masjid. Segala urusan yang berkait dengan masalah masyarakat Nabi selesaikan di masjid. Jadi langkah politik yang pertama yang Nabi ambil untuk menguruskan manusia, Nabi jadikan satu pusat. Pusat itu ialah di masjid. Itu adalah langkah politik, siasah. Untuk menguruskan manusia, dia bukan menguruskan manusia secara sembrono, tetapi dia ada satu pusat, dan di pusat itu namanya ialah masjid. Di samping mengabdikan diri kepada Allah, langkah politik yang Nabi ambil ialah segala aktiviti manusia dibuat di masjid.
Yang kedua, langkah politik yang diambil di awal sistem politik Islam diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW ketika selepas hijrah daripada Mekah ke Yathrib atau ke Madinah. Langkah yang kedua ialah Nabi menyelesaikan masalah konflik Aus dan Khazraj yang sudah berperang saudara ratusan tahun. Dan bagaimana Nabi memastikan pendatang-pendatang daripada Mekah ini ke kota Madinah dapat diterima dengan baik. Dengan istilahnya Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, Muhajirin daripada Mekah ke Madinah. Dan usaha Nabi sebut berjaya. Bagaimana golongan pendatang, bukan pendatang lah, maksudnya orang Muhajirin. Pendatang tu istilah bahasa lah. Yang berhijrah tu kita panggil Muhajirin. Bagaimana golongan Muhajirin ini berjaya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah dan diterima dengan baik, dan mereka saling bertukar keperluan. Dan ini langkah politik. Kan? Macam mana kita nak membina sebuah negara tamadun yang hebat kalau pihak luar yang masuk ke dalam negara tersebut tak dapat diterima, dihambat balik ke ataupun diperangi, dibunuh dan sebagainya. Tapi dengan langkah hikmah yang Nabi bawa, langkah politik, Nabi berjaya mempersaudarakan dua kumpulan, Ansar dan Muhajirin. Nah, begitu juga Aus dan Khazraj dan juga kaum-kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Itu langkah politik. Yang seterusnya ialah Nabi membina pasar-pasar perniagaan. Kerana kita tahu di Madinah tersebut pasar-pasar ni dikuasai oleh orang kafir, orang Quraisy. Tapi macam mana kita nak tegakkan negara Islam? Langkah politik yang Nabi ambil untuk menyeimbangi ekonomi umat Islam dengan umat muka Islam ni ialah dengan memastikan umat Islam ni membuat sistem perniagaan di pasar, melakukan aktiviti-aktiviti perniagaan di pasar. Jadi itu antara, saya kira, langkah-langkah yang besar yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW yang akhirnya selama 10 tahun pentadbiran negara Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu lagi yang saya terlupa nak sebut, iaitu Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Perlembagaan yang pertama yang bertulis di atas muka bumi ini ialah Sahifah Madinah, yang ada 47 pasal kalau tak silap saya, yang mana semua pihak, sama ada Muhajirin dan Ansar, penduduk asal Madinah, kaum kufar Quraisy ataupun orang-orang Yahudi, tak kira Yahudi daripada Bani Nadir ke Quraizah ke Qainuqa ke, puak-puak Yahudi ini, mereka dapat menerima Piagam Madinah ataupun Sahifah Madinah yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan asas Piagam Madinah inilah yang menyebabkan negara Islam Madinah berkembang baik dan berjalan dengan baik. Semua orang menghormati perlembagaan yang ditulis, semua orang akan bekerjasama untuk mempertahankan kota Madinah dari segi kedaulatan negara. Tidak boleh menindas di antara satu sama lain, kena saling membantu. Ada banyaklah fasa-fasa yang terkandung dalam Sahifah Madinah. Dan saya kira ini 4 langkah politik awal yang diambil oleh Nabi untuk mengasaskan inilah siasah syar'iyah, siasah politik Islam. Dan akhirnya kita lihat rentetan daripada itu, kejayaan langkah politik yang diambil oleh Nabi ini menyebabkan Islam semakin berkembang. Pada tahun ke-8 Hijrah, kita tengok macam mana pembukaan yang paling besar, pembukaan kota Mekah. Kemudian disambung, sistem yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW ini disambung oleh Khulafaur Rasyidin. Di zaman Khulafaur Rasyidin lah Islam dah berjaya menakluki Rom, Parsi dan sebagainya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam tingkah laku politik. Dan itulah yang kita sedang perjuangkan, Parti PAS, bagaimana untuk membawa negara kita ini mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam masa yang sama, dengan panduan tersebut kita nak memajukan negara kita ini dan juga untuk menjadi sebuah negara yang memberikan peluang kepada semua orang untuk berbakti dunia dan akhirat, insya-Allah. Segala itulah untuk soalan tersebut. Baik, terima kasih kepada Fadhil Ustaz Amin di atas penjelasan kepada kita, rangkuman kepada kita berkenaan dengan bagaimana cara dan pendekatan ataupun teknik yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mula memberikan suatu suntikan kepada jahiliah pada ketika itu untuk membina negara Madinah, dan seterusnya Islam boleh menguasai ke seluruh dunia dan sampai kepada kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat akhlak
ataupun apa yang ditunjulkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadi suatu perkara yang menarik minat kepada para pembesar pada ketika itu dan juga kepada kaum Quraisy yang masih belum memeluk Islam. Apabila mereka melihat akhlak baginda Rasul yang telah ditunjukkan itulah, maka mereka mula untuk menerima Islam. Di samping dengan kaedah-kaedah yang telah dikongsikan oleh Fadil Ustaz Amin kepada kita sebentar tadi, bagaimana Rasulullah telah berjaya dengan pendekatan baginda itu, maka menyebabkan seluruh penduduk di Madinah dan juga sekitarnya boleh menerima Islam itu dengan sebaik mungkin. Maka keindahan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasul itulah menggambarkan keindahan Islam yang sebenarnya. Maka sebab itulah kita perlu meyakini bahawa Islam itu merupakan suatu cara hidup yang sangat sempurna. Dengan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda itu, maka menyebabkan orang boleh menerima Islam. Maka sewajarnya kita yang ada pada hari ini juga turut bersama untuk menerima bagaimana kaedah kita menerima akhlak yang terbaik itu. Maka insya-Allah orang akan menilai kita dengan sebaik mungkin dan akhirnya menarik minat untuk orang mendekati Islam dan menerima Islam itu dengan sebaiknya. InsyaAllah para penonton yang dikasihi sekalian, kita akan berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan meneruskan wacana kita pada malam ini dengan kupasan yang lebih mendalam berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu Kedah Sejahtera, apa nikmat untuk anak muda. Dan insyaAllah sekejap lagi kita akan mendengar apakah yang sedang digagaskan oleh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, khususnya melalui gagasan Kedah Sejahtera Nikmat untuk Semua. Kerana Al-Fadhil Ustaz Nurul Amin merupakan pegawai tugas-tugas khas kanan kepada Menteri Besar kita, maka sudah pastilah beliau mempunyai pelbagai maklumat yang nak dikongsikan kepada kita bagaimana kerajaan negeri melihat peranan yang boleh dimainkan oleh anak muda dan bagaimana nikmat yang kita untuk anak-anak muda ni dapat daripada gagasan Kedah Sejahtera ni. InsyaAllah kita tunggu selepas ni, jangan ke mana-mana dan insyaAllah kita berehat seketika. Berjumpa lagi sebentar lagi. Merungkai isu semasa, mengupas permasalahan politik, agama dan sosial, mengulas pencapaian tawaran kerajaan, ikuti wacana siasat setiap Jumaat jam 9 malam bersama hos Muhammad Amir Syafiq, seolah dan serentak hanya di Facebook Badan Perhubungan PAS Kedah, Budi PAS Kedah serta radio online Hijab FM. Kembali kita bersiaran pada malam ini untuk wacana siasah siri yang pertama dengan tajuk Kedah Sejahtera, apa nikmat untuk anak muda. Alhamdulillah kita kembali bersiaran untuk pusingan yang kedua pada wacana pada malam ini. Sebelum itu saya ingin mengajak para penonton yang menonton secara langsung kita pada malam ini untuk sama-sama kita kongsikan, kita share, kita like dan juga kita kongsikanlah kepada kawan-kawan kita dan juga di ruangan media sosial yang anda semua ada, supaya ramai lagi yang boleh mengikuti wacana siasah kita pada malam ini. Kerana rugilah kalau kita tidak mengikuti program kita pada malam ini, kerana kita bersama dengan kita pada malam ini adalah Fadil Ustaz Nurul Amin bin Hamid, pegawai tugas-tugas khas kanan Kedah Yang Amat Besar Kedah, dan juga beliau merupakan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, dan sudah pastilah beliau mempunyai banyak maklumat-maklumat dan input-input bagaimana gagasan yang sedang dilakukan ataupun dibawa oleh Kerajaan Negeri Kedah melalui gagasan Kedah Sejahtera Nikmat untuk Semua itu. Maka insya-Allah pada malam ini kita akan mendengar kupasan-kupasan ataupun sesi perkongsian yang akan beliau sama-sama kongsikan kepada kita sebentar lagi, khusus kepada anak-anak muda lah, untuk mereka melihat apa yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam membantu khusus kepada golongan muda yang berada dalam negeri Kedah ini. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ruang bicara ataupun wacana siasah kita pada malam ini
Boleh juga diikuti melalui siaran radio online iaitu Hijau FM. Bukan hanya melalui saluran Facebook tapi juga melalui saluran Hijau FM. Kita boleh mendengar ataupun kita boleh mengikuti bual bicara kita pada malam ini. Baik Ustaz, sebentar tadi dalam pusingan yang pertama sebelum kita berehat, Ustaz telah berkongsi kepada kita berkenaan bagaimana politik itu perlu untuk kita semua fahami dan bagaimana perbezaan yang sangat ketara antara politik Islam dan juga politik sekular. Dan saya yakin bahawa dengan kefahaman kita yang telah dikongsikan oleh Ustaz tadi, merubahlah pemikiran dan pandangan serta parameter kepada anak-anak muda, khususnya untuk melihat politik itu bukan sebagaimana yang mereka sedia maklum ataupun mereka fahami. Jadi perbezaan yang telah kita ikuti kupasan yang telah dilakukan oleh Al-Fadhil panel ataupun Ustaz Nur Amin sebentar tadi memberikan kefahaman kepada kita bahawa Islam itu adalah merupakan, politik Islam itu merupakan suatu politik yang bukan sebagaimana yang difahami oleh anak-anak muda pada hari ini, kerana ia telah merubahlah bagi saya penjelasan yang telah dibuat oleh Ustaz tadi, merubah kepada kefahaman khusus kepada anak-anak muda berkenaan dengan bagaimana melihat politik itu bukan seperti mana yang kita faham sebelum ini. Kerana politik Islam itu keindahannya sangat luas dan baik, dan dia ingin mengajak kita untuk menuju kepada akhirat yang sebaiknya. Maka dalam kita nak memastikan supaya kefahaman dan juga minat anak muda itu Ustaz, untuk mereka turut sama mewarnai politik itu khususnya dalam negara kita ini, bagaimana Ustaz melihat peranan yang boleh dimainkan oleh anak-anak muda ini untuk mereka mewarnai politik negara kita, khususnya dalam negara kita Malaysia ni. Silakan Ustaz. Terima kasih Saudara Aminul Syafiq. Baik, peranan anak muda sangat penting dalam mewarnai politik negara kita pada hari ini. Tambahan pula apabila kita sedang menghadapi kemasukan ramai pengundi-pengundi baru yang disebut sebagai undi 18, yang disebut oleh SPR ada 4.2 juta pengundi 18 tahun ke atas sehingga 21 tahun yang akan didaftarkan secara automatik. Sudah tentulah ini memberikan satu isyarat yang jelas kepada masyarakat, kepada kita semua, peranan yang akan dimainkan oleh golongan muda kepada penentuan politik dalam negara kita. Jadi yang pertama, saya mengharapkan kepada anak-anak muda di luar sana, tak kiralah yang akan didaftarkan secara automatik ataupun yang lapis bawah lagi, mungkin 17, 16 yang bakal jadi pengundi, bahawa mereka adalah golongan yang sangat penting dalam pembinaan negara kita pada hari ini. Dari sudut pembinaan kemajuan fizikal maupun daripada sudut kemajuan spiritual ataupun rohani. Anak muda adalah penentu masa depan kepada negara kita. Mereka adalah sebahagian besar akan menentukan siapakah yang akan menerajui kepimpinan negara kita. Saya ambil contoh mudah. Kalau anak muda hari ini memerlukan, ada anak muda ni ada beberapa bahagian lah. Ada anak muda yang di peringkat sekolah menengah, contohnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ada anak muda yang sekitar 18 hingga 30 tahun yang sedang membina kehidupan, mencari kerjaya, berkahwin, mempunyai rumah, kenderaan dan sebagainya. Jadi kalau anak muda ini memerlukan sesuatu keperluan yang memenuhi hasrat kehidupan mereka. Sebagai contoh, kalau anak muda di peringkat sekolah ni mungkin keperluan mereka lebih kepada untuk bersosial di media sosial dan memerlukan capaian internet yang laju. Contohnya nak pakai, baru ni dilancarkan oleh pakej keluarga Malaysia 30 gig, berapa, RM20 saja, murah. Jadi kita dapat pemimpin macam tu. Siapakah yang menentukan pemimpin yang naik macam tu? Anak muda yang mengundi. Sebahagian yang mengundi yang menentukan kepimpinan negara ni ialah mereka daripada kalangan anak muda. Walaupun tajuk tu adalah tajuk pemberian data percuma, data internet percuma, kelajuan internet yang laju, 10 meg, 100 meg dan sebagainya. Siapakah yang memberikan? Ialah pemimpin-pemimpin negara yang membuat dasar keputusan dalam parlimen, dalam syurat kabinet. Kalau kita tak ajak anak-anak muda ni untuk sama-sama kita membina negara kita ni, untuk membina untuk menentukan siapa politik, maka jangan satu hari nanti kita menyesal. Aku minta hari ini tak dapat pun. Sebab apa tak dapat? Sebab tak keluar mengundi.
sebab kamu tak melibatkan diri daripada untuk mewarnai politik Malaysia. Jadi poin yang pertama sekali yang paling penting ialah anak muda kena sedar peranan mereka sangat besar untuk menentukan masa depan dalam negara kita ini. Poin dia Ustaz di sini ialah kepentingan mengundi tu Ustaz. Ya. Untuk memilih pemimpin. Ya. Sebab kalau tak mengundi macam mana kita nak pilih pemimpin kan? Banyak pihak yang membangkitkan kebimbangan dengan kemasukan pengundi baru 4.2 juta ni didaftarkan secara automatik. Kebimbangan kita ialah ramai yang mungkin tak keluar mengundi kerana allergic macam moderator kata tadi, kerana allergic dengan politik, kerana tak suka orang politik yang dalam dewan pun duk maki hamu, duk menjerit macam-macam kan. Jadi kerana tindakan-tindakan sebahagian tingkah laku orang politik ni, mereka malas nak mengundi. Mereka rasa macam keluar mengundi ni tak memberikan apa-apa kesan dalam kehidupan. Yang sebenarnya kita kena bagi penerangan kepada anak muda, tindakan mereka keluar mengundi dan memangkah itu sangat memberi kesan dalam sistem kehidupan mereka. Tak kiralah dari sudut ekonomi ke, dari sudut kerjaya ke, bahkan dalam politik Islam yang kita sebut tadi ini, sampailah ke akhirat nanti. Nanti Tuhan akan tanya kita, kenapa kita tak memilih pemimpin? Kamu telah diberikan peluang untuk memilih pemimpin yang boleh membawa kamu ke berjaya dunia akhirat, selamat di akhirat nanti, yang boleh membawa kita masuk syurga, yang boleh pimpin kita, tangan kita masuk syurga. Tapi kenapa kita tak buat tanggungjawab tu walaupun kita muda? Ini poin yang pertama. Yang kedua ialah saya melihat persediaan, dari sudut persediaan lah, macam mana anak muda ini nak melibatkan diri dalam siasah, dalam politik negara kita ini. Yang paling penting ialah ilmu pengetahuan dan maklumat. Kita tak mau anak muda ni berkecimpung dalam dunia politik hanya ikutan-ikutan saja, hanya ikut kawan-kawan, ikut trend ataupun dipaksa dan sebagainya. Tetapi dia mestilah lahir daripada kesedaran dalaman, hasil daripada kefahaman yang diambil di peringkat sekolah, di peringkat universiti. Jadi saya mengharapkan supaya semua pihak, agensi, jabatan, kerajaan dan sebagainya mestilah memberikan pendidikan politik awal kepada adik-adik kita di peringkat sekolah. Bahkan kalau boleh di peringkat pasti sendiri pun, kalau di peringkat parti kita boleh memberikan pendedahan awal tentang apakah itu siasah politik Islam secara mukadimah, secara awal. Begitu juga di peringkat seriti, di peringkat sekolah menengah, supaya mereka sudah kenal di peringkat awal tentang politik, tentang apakah kenegaraan sebuah negara yang pengurusan dia macam mana. Ada pendedahan awal. Sehinggalah peringkat universiti, pendidikan politik ini mestilah bermula daripada bawah sampailah mereka tumbuh dewasa. Dan yang ketiga ialah matlamat. Kita mahu anak-anak muda yang mahu berkecimpung, yang melibatkan diri dalam politik ini mesti jelas tentang matlamat. Kenapa kita menjadi orang parti, kenapa kita menjadi orang politik, kenapa kita menjadi orang yang berjawatan dalam masyarakat, yang ada kedudukan dalam masyarakat. Kita kena jelas matlamat. Kita tak mau anak muda ini terlibat dalam politik kerana nak nampak hebat, jadi yang berhormat, jadi orang yang terkenal, jadi orang yang disanjungi. Kita tak mau anak muda terlibat politik kerana nak membina kekayaan, kerana jawatan tersebut ada gaji yang banyak, boleh beli kereta yang besar, boleh mendapat projek dengan kelebihan advantage sebagai ahli politik, mungkin boleh menggunakan kuasa untuk mendapatkan projek-projek. Kita tak mau benda-benda tu ada dalam fikiran anak muda. Kita mesti jelas bahawa keterlibatan anak muda dalam politik ni adalah untuk membina negara kita ni, memajukan negara dan memastikan Islam yang kita bawa ini berdaulat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita nak letak Islam ni yang paling tinggi. Duduk letaknya dia paling tinggi. Sebab itulah tiga benda yang saya sebut tadi sangat penting kepada diri anak muda supaya keterlibatan mereka dalam politik itu betul-betul memainkan peranan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dunia hari ini kita tengok dunia sedang bergerak pantas ke arah dunia yang digital. Anak muda hari ini, anak muda yang sangat dekat dengan media sosial lah, Facebook, Instagram, Twitter, apatah lagi yang trend sekarang ni ialah TikTok. Ini kelebihan-kelebihan yang ada di tangan anak muda. Bila sebut dunia media sosial, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook ni adalah kuasa ataupun power media yang ada di tangan anak muda. Jadi masa depan negara ini sebenarnya terletak di tangan anak muda sekarang ni dalam dunia digital.
Kerana semua maklumat negara dengan maklumat politik apa yang berlaku dalam negara kita ni semua ada dalam media sosial. Ya. Dan anak muda ni boleh menerima maklumat tu bila-bila masa yang mereka nak. Jadi kalau mereka sebagai golongan penentu kepimpinan politik pada hari ini, kepimpinan negara yang akan mengundi pada pilihan raya umum yang ke-15, dengan kelebihan media sosial yang mereka ada, tetapi mereka tak memainkan peranan, tak keluar mengundi dan sebagainya, ini satu kerugian kepada masyarakat dan negara kita. Jadi saya rasa untuk salam utama itulah yang saya nak sebut pada kali ini, ialah matlamatnya kenapa kita libatkan diri dalam pentadbiran negara dalam politik, kenapa kita berkecimpung dalam dunia politik ini adalah kerana matlamat kita yang jelas. Sekadar itulah. Baik. Allah Alam. Jelas kepada kita para penonton sekalian, iaitu kepentingan untuk anak-anak muda ini dia memposisikan diri ataupun dia mewarnai politik negara kita, khususnya negara kita Malaysia ini, dengan pertamanya ialah mestilah mereka itu merupakan seorang pengundi ataupun seorang pemilih. Kalau mereka tidak menjadi seorang pemilih dan mereka tidak keluar mengundi, maka bagaimana mereka ingin menjadi sebahagian daripada warga yang akan menentukan masa depan negara? Kerana dalam sistem negara yang kita ada pada hari ini, negara kita merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen, iaitu kita menentukan pemilihan pemimpin melalui pilihan raya. Pilihan raya merupakan cara penentuan untuk memilih pemimpin untuk menerajui negara. Maka kalaulah kita tidak menjadi seorang pengundi yang layak untuk mengundi, maka bagaimana untuk kita memilih pemimpin yang terbaik untuk memimpin kita? Tadi dalam kupasan yang diberikan oleh Fadil Ustaz Amin menyebut bagaimana kerajaan pada hari ini menawarkan beberapa plan untuk anak-anak muda, seperti mana plan data internet yang murah dengan kelajuan yang tinggi. Maka segala penentuan kepada benda-benda yang seumpama ini ataupun tawaran-tawaran yang menarik ini, dia datang daripada pemimpin, dia datang daripada pendekatan sebuah kerajaan. Jadi kalaulah kerajaan itu dipilih adalah sebuah kerajaan yang hanya bercakap kosong, omong kosong, menipu dan sebagainya, sebagaimana kita sedia maklumlah, kerajaan terdahulu kononnya menawarkan PTBTN percuma, menawarkan peluang pekerjaan, tapi sebaliknya apa yang berlaku, tidak ada benda tu boleh ditawarkan kepada anak-anak muda. Jadi inilah bagi saya merupakan satu kesilapan. Kalau sekiranya kita memilih pemimpin, maka begitulah yang akan kita dapat. Justru peranan anak muda sangat penting sekarang untuk menentukan pemimpin siapa yang perlu dipilih dalam pilihan raya yang akan datang. Maka untuk itu saya ingin menyeru kepada semua sahabat-sahabat yang berada di luar sana yang sedang menonton program Wacana Siasah kita pada malam ini, pastikan anda perlu menjadi seorang pemilih. Dan apabila kerajaan telah memperkenalkan daftar pemilih secara automatik ni, maka yang penting adalah pada kita mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan dengan apa yang sedang dibuat oleh kerajaan dan tawaran-tawaran yang akan diberikan oleh parti-parti yang akan bertanding dalam pilihan umum ke-15 yang akan datang. Dan pastikan kita mendapat maklumat yang tepat dan jelas. Kita sudah boleh membuat perbezaan, perbezaan antara kerajaan sebelum ini dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Maka kita boleh menilai siapakah yang sebenarnya yang menjadi sebuah kerajaan yang membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu saya kira kita semua sudah nampak dan jelas. Maka pastikan kita sampaikan maklumat ini kepada kawan-kawan kita di bawah sana, dan supaya mereka juga boleh bersama dengan kita memilih pemimpin yang sepatutnya. Baik Ustaz, tadi kita telah dengar bagaimana Ustaz berkongsi kepada kita bagaimana anak-anak muda itu boleh mewarnai politik negara kita. Dan juga saya ingin tanyakan kepada Ustaz, apakah yang manfaat yang anak-anak muda boleh dapat apabila kita melihat kerajaan yang ada, khususnya di Negeri Kedah ini, kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Menteri Besar Negeri Kedah, Tuan Haji Muhammad Sanusi Mat Noor, yang mana Ustaz juga merupakan pegawai salah seorang pegawai kepada beliau. Apakah yang ditawarkan oleh kerajaan negeri kepada anak-anak muda? Kerana pada hari ini anak-anak muda ni dia cakap selain pada mereka boleh memilih pemimpin, tapi apa yang mereka boleh dapat daripada pemimpin yang dipilih? Jadi boleh Ustaz kongsikan dengan kita semua pada malam ni, apakah yang telah dibuat oleh kerajaan negeri, khususnya lah kerajaan negeri Kedah, dalam membantu anak-anak muda di dalam negeri Kedah ni? Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, Kedah dengan kepimpinan baru di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Tuan Haji Muhammad Sanusi bin Mat Noor
Yang hari ini saya kira lebih pada setahun 5 bulan kita mentadbir kerajaan bersama dengan rakan-rakan parti yang lain daripada Bersatu, daripada UMNO, kan. Dan soalan tentang apa anak muda dapat daripada kerajaan yang mengangkat slogan Kedah Sejahtera Nikmat untuk Semua. Saya melihat sepanjang setahun 5 bulan ini kita punya MB ini dia mempunyai satu wawasan yang sangat jauh lah. Dia bukan sekadar menerajui negeri, menguruskan negeri semata-mata dengan pentadbiran yang sedia ada yang berbentuk statik, menguruskan rutin-rutin negeri tak. Tetapi MB kita ni dia mempunyai satu wawasan yang jauh, seperti pernah yang disebutkan MB dalam satu temu bual bicara lah, Kedah mungkin akan setanding dengan Lembah Kelang 10 tahun akan datang. Jadi bila kita sebagai anak muda ni, bila kita sebut malah KL, Selangor, Lembah Kelang ni, kita dalam pandangan kita, dalam fikiran kita, sebuah negeri yang maju, yang mempunyai segala prasarana yang lengkap, infra yang canggih-canggih, berteknologi tinggi, bangunan yang mencakar langit. Jadi bila MB kita sebut kata Kedah akan setanding dengan Lembah Kelang 10 tahun akan datang, dia bukan satu benda yang omong kosong, bukan cakap-cakap kosong. Tetapi dia adalah satu wawasan yang jauh daripada MB kita untuk membawa Kedah ni daripada negeri yang dilabelkan sebagai negeri yang miskin, ketiga negeri yang tiga miskin di Malaysia ni, kepada sebuah negeri yang maju, yang mengembalikan kegemilangan Kedah sebagai sebuah negeri yang menjadi singgahan semua pedagang-pedagang satu ketika dulu. Negeri yang pengeluar biji besi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang saya kata bukan cakap kosong daripada MB Kedah ni, apabila kita dikejutkan dengan laporan daripada MIDA tentang pelaburan masuk ke dalam Kedah yang paling tinggi dalam Malaysia untuk suku tahun pertama tahun 2021. Dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan PKP, dalam keadaan pelabur-pelabur ni mengintai-intai peluang, dalam masa sama takut untuk masuk buat pelaburan dalam mana-mana negara. Tetapi kita Kedah berjaya menarik pelabur masuk ke dalam Kedah 43 bilion dalam suku pertama saja pada tahun ini, dan kita disebut pula selepas itu ialah anggaran pelaburan yang masuk ke Kedah ni setakat hari ini melebihi 100 bilion. Oh, banyak. Ini satu angka yang mungkin pada pandangan kita ni tak masuk akal. Melebihi pelaburan mungkin peringkat Malaysia kan. Tapi Kedah ni yang mereka kata cerai dulu ni, miskin, tak ada apa ni, yang Tun M pernah sebut kata Kedah ni negeri yang miskin. Tapi hari ini menerima pelaburan yang nombor 1 di Malaysia. Ini satu benda yang real, yang memang betul-betul berlaku. Kan? Cuma kita tunggulah nanti laporan MIDA, apakah perkembangan jumlah pelaburan yang disebut 100 bilion lebih. Kita tunggulah laporan, mungkin laporan suku kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi dasar kerjaan MB yang diterajui MB ni untuk meneruskan projek-projek ikonik atau projek-projek berimpak tinggi yang telah diasaskan oleh kerajaan sebelum ini. Ini jiwa negarawan MB kita ni. Jiwa tidak mengira kepentingan politik. Kalau dulu mungkin ada kerajaan bila naik dia padam kegemilangan sejarah kerajaan yang lampau. Tapi bila kita jadi kerajaan, kita tak tengok dari segi warna politik. Inilah dikatakan politik Islam. Kita melihat kepentingan rakyat, kita melihat kepentingan negeri. Projek itu baik untuk negeri, baik untuk rakyat, kita teruskan. Tak ada masalah apa. Walaupun projek itu mungkin dimulakan oleh kerajaan BN dulu, ataupun mungkin dimulakan oleh kerajaan PH, disambung oleh kerajaan PH, tapi kita tak ada masalah apa. MB kita meneruskan projek, bahkan dengan itqan ataupun dengan konsep buat kerja dengan tekun, teliti, bersungguh, al-juhdu. Ini konsep-konsep dalam Islam lah yang diterapkan oleh MB kita ni. Jangan kita tengok Islam ni hanya kena pakai kepiah, kena duduk masjid, cakap pasal soal agama, soal akhirat. Tu sebahagian daripada Islam. Tetapi Islam juga ialah konsep-konsep kerja dengan bersungguh-sungguh, dengan rajin, tidak culas, tidak menipu, berintegriti, mempunyai nilai yang tinggi dalam disiplin menguruskan sesuatu. Jadi berbalik kepada poin yang saya cakap tadi, bukan setakat meneruskan projek-projek yang besar ni, seperti lapangan terbang Kulim KSP yang kita jangka siap pada tahun 2026, yang insya-Allah akan membuka peluang pekerjaan kepada anak muda. 18,000 peluang pekerjaan untuk anak muda.
Dan begitu juga projek KRC, Kedah Rubber City, yang kita sedang rancak untuk siap fasa pertama, dan insyaAllah lepas ni, selepas selesai soal saluran air dan elektrik, kita akan buat kilang, dua buah kilang di situ. Begitu juga ke projek-projek yang lain, Widat Langkasuka di Langkawi 40 bilion, di Kota Perdana, KHTP Kulim, projek-projek lebuh raya, highway yang menghubungkan. Jadi MB sebut ni sebagai game changer, akan mengubah landscape kedudukan Kedah ni sebagai penerajuk ekonomi di peringkat negara. Jadi projek-projek besar ni dulu ni disebut dah lama dah. Contohnya KSP lapangan terbang ni lama dah sebut, berapa MB dah sebut. Tetapi betul-betul direalisasikan, dijayakan di zaman kita kerana kesungguhan yang ditunjukkan oleh pimpinan kita, dan dah ada agreement, dah ditubuhkan syarikat kerjasama, dan dah ada benda tu nampak depan mata. Kalau dulu mungkin kita ada pemimpin yang cakap saja kita akan buat lapangan terbang, tapi hari ini benda tu dah menjadi realiti, dan pembayaran pun dah ada buat pembayaran dan sebagainya. Jadi projek-projek yang berimpak tinggi ini diteruskan oleh Menteri Besar pada hari ini akan memberikan peluang yang banyak kepada anak muda. Jadi dalam MB pun dalam sidang DUN ada sebut bahawa telah meminta kepada pihak-pihak ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, agensi dan jabatan supaya memikirkan apakah kaedah untuk menyalurkan tenaga kerja untuk melengkapi keperluan tenaga kerja dalam projek-projek yang berimpak tinggi. Bayangkan kalau projek-projek yang saya sebut tadi ini berjaya dilaksanakan 5 tahun ke 10 tahun akan datang. Kalau kita secara mudah 100 bilion ni akan berjaya dilaksanakan, sudah tentu memerlukan tenaga kerja yang besar. Betul. Dan MB pernah sebut, dia kata kita tak mau tengok dah anak-anak Kedah kita ni berantau keluar, pergi ke negeri orang mencari kerja, tetapi kita mahukan anak Kedah kita ni berkhidmat di negeri Kedah. Orang Kedah untuk Kedah. Kita akan berkhidmat untuk Kedah. Jadi semua agensi dan jabatan, begitu juga di peringkat ESCO, sedang merangka bagaimana di peringkat universiti, di peringkat sekolah ni, saluran tenaga kerja tu terus ditempatkan di negeri Kedah melalui projek-projek yang kita sebutkan tadi ni lah. InsyaAllah kalau 18,000 peluang pekerjaan di KSP saja tu, macam mana kita nak tempatkan anak-anak muda di situ? Bukan orang Bangla ke, bukan orang-orang pendatang asing semua. Kita nak pastikan tenaga mahir tu datangnya daripada kita. Mungkin 18,000 tu tenaga kerja biasa, tenaga mahir yang mempunyai ijazah sebagainya, semua kita akan ambil daripada kita ni insya-Allah. Tapi kena makan masa sikitlah. Tak bolehlah kita kata hari ini boleh jadi semua tu kan. Sebab dia ada satu projek yang memerlukan beberapa proses yang panjang lah. Dan kita pun baru berumur setahun 5 bulan pentadbiran kita kepada hari ini. Tu yang pertama lah. Yang kedua, perolehan apa yang anak muda akan boleh ialah peluang pekerjaan untuk generasi muda akan datang tu lah. Mungkin makan masa. Untuk semasa ni, kerajaan negeri ni yang ada hari ini lah sebuah kerajaan yang sangat cakna kepada beliau lah. MB kita pun muda lagi, 40-an. Sangat cakna kepada beliau. Kita dalam baru melepasi PKP 2, PKP 1, PKP 3, dan bajet kerajaan negeri banyak kita curahkan kepada untuk membantu golongan yang terjejas COVID-19. Dan sebahagian besar golongan yang terjejas COVID-19 ni adalah daripada golongan muda. Bukan semuanya orang tua, bukannya semua orang yang dah sampai umur akhir-akhir tak. Sebahagian besar adalah mereka yang sedang survive hidup mereka dengan anak-anak masih kecil. Dan kerajaan negeri telah membelanjakan berpuluh-puluh juta untuk membantu golongan yang terkesan. Begitu juga kerajaan negeri telah mewujudkan skrim mikrokredit sejahtera, skim pinjaman mudah kepada golongan-golongan belia yang berniaga di tepi-tepi jalan, yang buka kios-kios dan sebagainya. Kita peruntukan seorang peniaga tu boleh mohon sehingga RM5,000. Dan kalau tak silap saya, kita dah memberikan bantuan pinjaman, skim pinjaman mikrokredit ni lebih kepada hampir 400 orang penerima, dan sebahagian besarnya ialah daripada golongan belia. Begitu juga ada banyak program-program yang melibatkan golongan belia yang dilaksanakan oleh esko-esko kerajaan negeri. Sebagai contoh, untuk usahawan-usahawan belia yang terjejas, kita bagi bantuan duit dan sebagainya. Kita bagi bantuan peralatan perniagaan bagi mereka yang nak mulakan perniagaan. Ada bantuan daripada disalurkan melalui adun-adun kita daripada kerajaan negeri, bagi bantuan kemah, meja dan sebagainya lah.
Dan di bawah Esko Belia pun ada pelbagai program-program khusus untuk membantu usahawan-usahawan digital ni. Usahawan-usahawan yang terlibat untuk mempromosikan produk-produk mereka dalam dunia media sosial. Kita banyak di bawah unit pembangunan usahawan Kedah Upuk. Upuk ada banyak program-program untuk membantu belia-belia ni meningkatkan lagi jualan mereka dalam media sosial. Banyak lagi lah apa yang anak muda dapat pada hari ini, seperti contohnya saya boleh sebut ialah bajet Kedah pada tahun 2021 ni, tahun ni telah disebut satu peruntukan yang saya kira sangat mesra dengan anak muda lah. Anak muda ni suka sukan, aktiviti sukan. Kita memperuntukkan 13 juta lebih untuk aktiviti sukan berkaitan dengan penyediaan prasarana stadium, untuk pembangunan atlet, untuk menaik taraf segala prasarana yang berkaitan dengan sukan ni lah. Jadi itu sebahagian yang berkaitan dengan anak muda, dan insya-Allah saya yakin dalam pembentangan bajet Kedah yang akan dibuat pada 14 November nanti untuk bajet Kedah pada tahun yang akan datang, kita pun dah melepasi fasa PKP ini dan kita sedang menuju ke arah endemik, dan saya yakin kerajaan negeri akan menyediakan banyak lagi inisiatif khusus untuk belia di anak muda di negeri Kedah ni, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita mendukung Kedah sejahtera nikmat untuk semua yang telah digagaskan oleh kepimpinan kita pada hari ini, yang untuk memastikan segala kelebihan yang ada di Kedah ni disalurkan kepada semua pihak, termasuklah kepada anak muda. Kedah adalah tempat berteduh orang-orang yang miskin, tempat berbakti kepada orang-orang kaya. Orang kaya boleh berbakti di negeri Kedah, dan insya-Allah yang disebut itulah sebahagiannya adalah daripada anak muda. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas penerangan dan penjelasan kepada kita berkenaan dengan inisiatif yang sedang dinikmati oleh anak-anak muda kita kini, dan juga perancangan kerajaan negeri untuk memberikan pulangan ataupun memberikan inisiatif-inisiatif kepada anak-anak muda pada masa akan datang melalui perancangan projek-projek yang telah diusahakan oleh kerajaan negeri, dan ini memerlukan sedikit masalah kerana projek-projek ikonik ataupun projek-projek yang besar ini dia bukan boleh dibuat dalam setahun dua, tuan-tuan. Dia perlukan masa, tapi kita yakin percaya bahawa kerajaan negeri sangat komited untuk membangunkan dan meneruskan usaha yang baik melalui projek-projek mega yang berimpak tinggi ini, dan kita yakin dan percaya bahawa anak-anak muda akan dilibatkan untuk mendapat manfaat daripada apa yang sedang dibuat oleh kerajaan negeri Kedah pada hari ini. InsyaAllah lah kita sama-sama mendukung dan mendoakan supaya kerajaan yang ada pada hari ini yang dipimpin oleh Yang Amat Muhammad Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman Tuan Haji Sanusi Mak Nur ini akan terus memimpin negeri ini pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang, supaya segala perancangan yang sedang dibuat pada ketika ini dan yang sedang berjalan akan diteruskan, dan manfaat itu akan dapat dinikmati oleh kita semua pada masa yang akan datang. Baik Ustaz, kalau kita lihat tempoh masa kita sangat mencemburui kita lah pada malam ini. Sedang tak sedang kita dah hampir 1 jam bersiaran pada malam ini. Mungkinlah sebelum kita mengakhiri bicara wacana siasah kita pada malam ini, bagaimana PAS melihat persediaan sebagai ketua kepada Dewan Pemuda PAS sebagai sebuah sayap yang kanan dalam parti, bagaimana Ustaz melihat PAS bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri Melaka ini? Kerana kalau kita lihat, inilah merupakan satu keadaan yang kita tak jangka, tiba-tiba kita akan berlaku pilihan raya, dan bagaimana Ustaz melihat persiapan PAS Kedah dan juga saranan kepada anak-anak muda untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri Melaka ini? Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih. Soal pilihan raya umum pilihan raya negeri Melaka ni, pilihan raya negeri Melaka yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Yang pertama, PAS adalah sebuah parti yang berprinsip dan menghormati parti-parti rakan yang lain. Setakat hari ini kita masih dengan asas politik yang teguh, iaitu mempertahankan muafakat nasional dan juga memperkukuhkan Perikatan Nasional. Walaupun keputusan pertandingan beberapa penjuru tu setakat malam ni lah masih belum dapat kita ketahui, tetapi PAS jelas tidak akan bertanding seperti mana yang disebut oleh Timbalan Presiden PAS
bahawa kita tidak akan kacau lah kerusi-kerusi rakan kita, UMNO dan bersatu. Kita akan tengoklah tempat-tempat tradisi kita. Itu yang pertama. Sikap dan akhlak PAS lah dalam menyantuni rakan-rakan parti yang lain. Yang kedua, seperti mana pilihan raya kecil yang lain, kita PAS Kedah akan bantulah. Jentera kita akan bantu. Cuma macam mana kaedah dalam SOP, seperti mana yang disebut oleh SPR bahawa kempen pilihan raya tak sama macam dulu. Dulu kita boleh berderau, boleh ramai-ramai turun kempen, tapi hari ini kempen fizikal ni tak ada, mungkin kurang, tak ada ataupun tak tahulah SPR nak umum macam mana, tapi yang tetap yang telah disebut sebelum ni, pilihan raya umum ni lebih kepada media sosial. Pengundian pun mungkin makan masa dengan satu kaedah inilah. Jadi di peringkat PAS Kedah ni kita bersedia bila-bila masa dan kita pun dah berbincang awal untuk menyediakan tenaga-tenaga kita ni untuk membantu PAS di Melaka lah, untuk membantu kemenangan kita lah di peringkatan nasional dan juga mufakat nasional kalau ada, insya-Allah lah kita yakin ada. Dan kita mengharapkan tindakan-tindakan penentuan siapakah yang akan menerajui negeri Melaka pada pilihan raya umum, pilihan raya kecil negeri Melaka nanti akan memberikan manfaat untuk rakyat. Kita tak maulah kerana punca pertelagahan beberapa pemimpin yang akhirnya terpaksa buat pilihan raya. Jadi kita tak maulah rakyat terus kecewa, tak mau keluar mengundi, kan? Tak mau terlibat langsung pilihan raya, boikot pilihan raya tu kita minta jauh lah. Kita kembalikan balik mandat rakyat ni supaya siasah ataupun pentadbiran negeri Melaka ni berjalan dengan baik dengan dasar Islam lah, insya-Allah. Jadi pandangan saya PRN Melaka ni insya-Allah kita yakin kemenangan ini akan berpihak kepada kita lah. Dan pada siap Ustaz lah untuk anak muda di Melaka. Anak-anak muda jangan lupa untuk keluar mengundi dan melibatkan diri anda ke dalam PRN Melaka, jangan duk boikot. Kalau kita boikot nanti Tuhan kita tanya kita di akhirat, kenapa kamu boikot PRN Melaka? Macam mana kita nak jawab? Karena segala keputusan tu juga berada di tangan kita lah. Kebaikan dan keburukan tu kita nak kena tentukan dengan izin Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih di atas sedikit pandangan berkaitan dengan bagaimana kita nak menghadapi pilihan raya negeri Melaka yang akan dijadualkan berlangsung bermula sekitar bulan November nantilah, bermula dengan penamaan calon dan juga hari pembuangan undi pada 20 November nanti. Dan insya-Allah kita doakan mudah-mudahan kemenangan akan terus berpihak kepada Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan, para tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang mengikuti wacana siasah kita pada malam ini, kita sudah sampai ke penghujung rancangan wacana siasah 1.0 pada malam ini dengan tajuk Kedah Sejahtera, apa nikmat untuk anak muda. Dan alhamdulillah kita telah mengikuti dengan panjang lebar kupasan yang telah diberikan oleh Fadil Ustaz Nur Amin bersama kita pada malam ini, dan kita boleh mendapat maklumat-maklumat yang berkaitan dengan manfaat yang akan dapat oleh anak-anak muda khususnya dalam negeri Kedah ini. Dan saya yakin dan percaya insya-Allah akan banyak lagi manfaat yang akan boleh dapat daripada masa ke semasa. Tadi kalau ikut Ustaz sebut dalam sesi perkongsian tadi, 100 juta telah berjaya kita dapat pada tahun ini. InsyaAllah saya yakin dan percaya pada masa yang akan datang kita akan dapat lebih banyak lagi pelaburan, dan semuanya ini adalah untuk manfaat anak-anak muda. Dan pastikan kita supaya semua anak-anak muda terlibat secara langsung dalam proses pembangunan ini, kerana negara ini bukanlah milik siapa tapi adalah milik kita bersama, dan kitalah yang akan menentukan perjalanan dan hala tuju negara kita ini. Jadi untuk itu saya ucapkan sekali lagi mewakili penganjur Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, ucapkan terima kasih Ustaz di atas kesudian untuk bersama dengan wacana siasah pada malam ini. Dan insya-Allah kalau sekiranya ada jemputan, harap Ustaz dapat sudilah untuk bersama dengan kita lagi pada malam ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang mengikuti wacana siasah kita pada malam ini. Tunggu kita akan ada siri wacana siasah yang lain dan juga bersama dengan panel dan juga tokoh-tokoh yang lain yang terkemuka, yang terkenal, yang akan mengupas kepada kita berkenaan dengan isu-isu semasa negara. Dan pastikan kita sentiasa bersama dengan mendukung perjuangan Islam khususnya PAS ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat kepada kita semua, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada lain masa dan ketika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi